Okey, dan kita nak beralih ke perbincangan berikutnya, Hanif. Berkaitan kita kongsikan tadi, iaitu perjalanan terakhir salah seorang pesakit COVID-19 yang mendapat perhatian umum apabila perkongsian ini terutamanya tular dan juga disaksikan oleh ramai orang dengan kisah inilah. Jadi kita berjaya mendapatkan anak kepada bekas pesakit ini ataupun Allahyarham Insinyur Kamarul Bahrin Muhammad. Anaknya adalah Dr. Sakinah Kamarul Bahrin bersama kita secara panggilan telefon pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Salam takziah juga kami ucapkan di atas pemergian ayahanda yang tercinta baru-baru ini. Mungkin saya kurang dengar sikit, perlahan suaranya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Salam takziah juga kami ucapkan di atas pemergian ayahanda pada baru-baru ini, Doktor. Mungkin sebagai permulaannya, sebab saya percaya ramai sekali yang telah menyaksikan perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh Doktor dan juga ahli keluarga. Secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan bagaimana keadaan sekarang ini. Ibunda juga dilaporkan masih lagi dalam kuarantin dan juga dalam pemerhatian pada ketika ini, Doktor. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Moga Allah guide saya punya kata-kata. Alhamdulillah mak sekarang 17 insyaAllah kalau saya tak salah kira. Tapi dia dah discharge. Currently saya monitor dia di rumah untuk dia punya oksigen dan keadaan. Kami dah bawa dia pulang pada malam abah meninggal sebab I don't think she can survive in the ward alone after the news. So kami teruskan dengan konsultan untuk bawa dia pulang dan konsultan bagi green light under monitoring saya di rumah lah insyaAllah. Adik-beradik lain Alhamdulillah semua ada yang positif dah selesai. Yang negatif dah habis kuarantin. Sampai adik-beradik semua okey insyaAllah. Kami okey. Abah kami okey. Cuma our heart untuk mak kami sekarang because she just lost a lover of 38 years. And we are giving her space and we are supporting her insyaAllah. Okey, Doktor, kalau saya boleh tanya, apa yang menggerakkan Doktor untuk merakamkan detik-detik situasi bersama arwah ayahanda dan berkongsi di media sosial? Saya tak fikir langsung. Saya tak terfikir langsung untuk rekod. Itu semua kerja ibunda tercinta. Mak abah was admitted together dalam ward yang sama dan two-bedded. Jadi 2 minggu terakhir mak abah memang honeymoon phase, 2 orang sahaja. Dan masa saya ambilkan wuduk tu memang saya tak ada fikir lain lah. Mak saya yang record. She send the video dekat dalam grup. Itu adalah 21 hari bulan 5 sebelum Zohor. Saya post 22 hari bulan 5 sebelum abah quote dulu yang pertama. Dia pas asar. Itu pun sebab ingatkan kami dapat kabar yang abah dah masuk chest tube and nampak oksigen naik 90%. Oh, hati lega sedikit. Tu yang kata upgrade tu ya? Ya, semasa tu saya ada visitors lunch. Abah tak intubated lagi waktu tu. Cuma masuk chest tube untuk increasekan oksigen. So ada pneumothoraks. Jadi hati lega sikit postkan video tu untuk kenangan sendiri. Beberapa minit kemudian saya dengar pengumuman di speaker hospital. Code blue isolation ICU, code blue isolation ICU, code blue isolation ICU. Just minutes after saya post video tu. So tak ada lain, hanya untuk simpanan sendiri. Tapi itulah kejadiannya. Doktor, kalau boleh kongsikan momen-momen detik-detik tersebut secara peribadinya, apa yang diperkatakan dan juga perbualannya pada waktu tersebut, Doktor? Waktu ambil wuduk tu juga? Ya. Alright. Saya pagi tu, Allahu Akbar, kesana kemari saya. Pagi ada interview live tentang COVID di Facebook. Kemudian saya ke klinik sebab meraihkan kehadiran Ustaz Ebit di klinik saya. Lepas tu saya terus lari ke hospital sebab lepas perbincangan dengan konsultan in charge, Dr. Roslan, Allah bless him sebab dia banyak bantu kami, bantu abah. Untuk pujuk abah ke ICU untuk one-to-one monitoring. Bukan untuk intubation, untuk one-to-one monitoring. Jadi abah refuse, abah tak nak. Jadi saya sebagai the doctor in the family dan anak sulung perempuan, inilah kerja saya daripada dulu sampailah sekarang. Semua yang adik-adik lain tak nak cakap, saya lah tukang cakap.
Jadi saya dengan PPE, dengan izin medical director hospital tersebut masuk untuk pujuk Abah. Sempatlah saya urut belakang dia ada komplain, dada dia dah lengur. Sebab dia dah guna dia punya ekstrim masa untuk bernafas. Saya urut dengan tigrap. Lepas tu borak-borak sambil tu dengan mak. Urut kaki dia, moisturizekan kaki dia, buat deflator. Sambil kita lembutkan hati dia untuk agree ke ICU untuk one-to-one observation tu. Saya janji pada Abah 24 jam ke 48 jam je Abah. Abah on HFNC, high flow nasal cannula. Ini high-tech punya oxygen machine yang tak perlu ventilator. Abah on that machine, diorang tengok Abah stable on that machine, terbawa Abah naik atas balik Abah. Then he was okay. Alright. So, boleh. Lepas tu, dah waktu tu dah siap-siapkan Abah lah. Siap-siapkan Abah. And then dah dekat pukul 1, Abah cakap, no, ambilkan botol spray. Tolong Abah ambil uduk. Sebab dia dah tak larat nak jalan ke toilet untuk tu. Dia on high flow mask. Waktu tu on high flow. High flow ni 15 liter oksigen maksimum. Jadi dah tak boleh tolong dia dah. High flow mask tu perlu ke ni. Dan saya ambilkan wuduk tu. Abah pentingkan tertib dan sempurna. Jadi walaupun on high flow mask, saya bukakan dulu sebab dia nak basuh muka, basuh janggut kesayangan dia. Lepas tu saya cepat-cepat pakaikan balik. Lepas selesai bahagian muka, Abah dah mengah. Abah dah mengah. Disambung sampai ke kaki. Video tu lebih panjang tapi mak rekod sampai situ je. Sampai ke kaki, selesai. Ingatkan Abah sempat Zohor dulu di ward jemaah dengan mak. Tapi tak sempat sebab nurse kata, minta maaf kami dah standby. Jadi kata saya dengan Abah kata tak apalah. Abah tolak kat ICU duduk dah ada. Abah tak nak jamah apa-apa sebab Abah kata Abah tak nak buang air besar sebab Abah nak langsung wuduk. Jadi insyaAllah wuduk tu lama Abah simpan. Saya harapnya dengan wuduk tu last Abah pergi. Setelah momen dia. Ya. Ini satu perkongsian yang sangat menyentuh perasaan kita semua, apatah lagi dalam kita berdepan dengan situasi yang sukar ini, dan ini dialami sendiri oleh Dr. Sakinah ya, terhadap ayahandanya. Sama tak kala berjuang memberikan maklumat dan penjelasan tentang COVID, ya, berhadapan dengan situasi ini juga, dan pastinya perkongsian ini diraikan oleh kita semua sebagai pedoman dan juga iktibar. Cerita ini sangat dekat dan pastinya akan dikenang oleh doktor sendiri dan juga ahli keluarga. Kalau boleh dapat diberikan pesanan kepada orang awam yang masih lagi mungkin tidak nampak sebab ia tidak melanda mereka, berlaku di depan mata mereka. Apa yang doktor boleh katakan kepada kita semua? Allahu Akbar. Antara reason saya rasa Allah letak saya dalam situasi ini supaya bila dalam perjuangan saya menyampaikan kesedaran tentang COVID ini, orang tak boleh cakap, doktor ni sembang je. Orang tak boleh cakap macam tu sebab saya alami sendiri, kedua-dua ibu bapa positif. Abah pergi fighting the disease dan 7 ahli keluarga lain positif dan yang lain terpaksa dikuarantin, dan saya sendiri swab berkali-kali kerana apa? Kerana rantaian ni tak putus-putus. Lepas orang positif, orang yang negatif tu terpaksa sambung lagi 10 hari. Seorang positif, seorang kena sambung lagi. Rantaian ini yang kita kena putuskan di dalam komuniti di negara Malaysia ni. Rantaian inilah yang bawa masalah pada kita sekarang. Macam mana kita nak putuskan rantaian ni? Allahu Akbar, SOP. Just follow the SOP. KKM dah bentangkan cantik macam mana you nak self lockdown yourself yang sekarang ni. Sekarang ni kan, lockdown yourself, macam mana you nak buat? Dah bagi dah guideline, you cuma perlu ikut je. You don't have to fikir apa logik di belakangnya. Bolehlah nak tanya, tapi bukan persoal. Biarlah orang lain yang tak follow SOP tu. Kalau 10 orang follow, seorang tak follow, kita boleh capai the aim dan putuskan rantaian ni. Biarlah orang lain tak buat, kita buat. Kalau semua orang fikir kenapa orang tu boleh, aku tak boleh, habislah. Memang tak boleh, takkan putus rantaian. Jadinya kita
yang adult saya dan Cik Hanif mungkin boleh survive the infection. Tapi berhentilah kita fikirkan diri kita sahaja. Berhentilah selfish. Kita nak lindungi diri kita supaya kita boleh lindungi keluarga kita. Kita boleh lindungi semua. Jadinya selain SOP yang sekarang yang kita dah temui, alhamdulillah, the breakthrough adalah vaksin. Pergilah vaksinasi diri anda jika anda ni tak ada contraindication untuk ambil vaksinasi ni. Janganlah duk pilih-pilih, fikir-fikir, tangguh-tangguh. Kerana semua yang dirisaukan tentang vaksin tu sangat sikit, rendah risikonya berbanding dengan penyakit tu sendiri. Kita nak lindungi diri kita supaya kita dapat lindungi ayah-ayah kita, mak-mak kita, orang tersayang kita, ya. Anak-anak orang lain. Betul. Okey. Baik, doktor, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Kita doakan doktor sekeluarga tabah dengan dugaan ini dan terus cekal menjalankan tugas juga, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itu dia Dr. Sakinah Kamarul Bahrin, antara Barisan Hadapan juga, tapi dalam sama berhadapan dengan cabaran yang sangat hebat dalam keluarganya. Okey, itu perkongsian berkaitan dengan perjalanan terakhir pesakit COVID-19. Kita nak berhenti rehat seketika.